Korang tahu zakat tu apa? Kebanyakan masyarakat tahu zakat fitrah je. Yang mana orang lelaki atau ketua keluarga, ayah atau abang kita selalu bayar masa puasa sebelum ataupun sebelum raya tu kan. Sebenarnya zakat tu banyak cabang dia. Bukan semata-mata zakat fitrah je. Sekarang saya akan share zakat secara general. Seperti yang kita tahu, zakat ni dia purity and cleansing. Yang mana kita bayar zakat ni untuk kita bersihkan, kita sucikan dan kita kembangkan lagi rezeki yang kita dapat tu daripada kita bekerja, berniaga dan apa-apa yang mendapatkan hasil daripada kita berusaha tu. Hasil tu mestilah hasil yang halal. Of course lah halal kan. Jadi kira macam kita kongsi rezeki kita ni dengan orang-orang yang layak menerima zakat tu sendiri. Selalunya orang akan cakap kita bayar zakat ni sebab kita nak dapat berkat. Dengan kita share-share rezeki yang kita dengan orang-orang yang kita memerlukan, sahabat-sahabat kita. Kan? Zakat ni juga merupakan rukun Islam yang keempat. Wajib kita tunaikan. Dan Quran pun ada ceritakan dalam surah An-Nur ayat ke-56, Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat atau keluarkanlah zakat. Dalam Quran dia cakap, rukun Islam pun dah cakap, mesti kita nak tahu siapa yang wajib dikenakan zakat ke atas diorang ni. Yang pertamanya, of course lah kena Islam kan. Tu satu. Lagi satu, si pembayar zakat ni mestilah merdeka. Walaupun title merdeka, isu hamba ni dah tak valid zaman sekarang ni, dia still termasuk dalam syarat wajib berzakat. Seterusnya, kita ni kena bayar zakat ke atas semua rezeki kita, harta kita yang telah mencapai nisab dan melepasi haul. Mesti kita pelik, kenapa kita kena bayar zakat? Padahal kita dah bayar cukai semua tu tau. Tak cukup lagi ke cukai jalan, cukai pintu semua tu kan? Dengan kita bayar zakat ni lah, kita dapat tolong orang-orang yang memerlukan. Macam orang fakir miskin, orang amin, fisabilillah, orang hutang, anak yatim dan mu'alaf. Kalau cukai pula, kita wajib bayar. Tak kira lah kita ni mampu ke, tak mampu ke, kita wajib bayar. Tak macam zakat. Zakat ni dikenakan kepada orang yang layak keluarkan zakat. Cukai ni kegunaannya untuk membangunkan negara. Bila kita bantu orang-orang yang memerlukan ni dengan kita bayar zakat, dengan kita bantu dia orang kan, dengan hasil kita punya rezeki ni kan, mereka dapat majukan hidup mereka sehinggalah mereka boleh menukar status from penerima tu pemberi. Jadi bila makin ramai orang yang memberi zakat, maka makin ramailah orang yang boleh keluar daripada kesusahan. Nampak tak besar ni kesan bila kita tolong orang dengan kita bayar zakat, dengan kita share rezeki kita kat dia orang ni. Nampak tak berkat tu? Dalam satu Twitter official Lembaga Zakat Selangor ada kongsikan satu tweet berkenaan seorang hamba Allah yang membuat surat permohonan berhenti bayaran zakat ke atas beliau kerana beliau berkata pendapatan harian beliau sudah mampu untuk menanggung diri dan keluarga beliau sendiri. Tengok, sebab kita bayar zakat, kita dapat tarik sahabat-sahabat kita keluar dari kepompong kesusahan. Happy tak? Dapat tolong orang daripada susah jadi sama macam kita. Lepas tu, diorang akan tolong lagi orang yang susah. Benda tu macam berterusan. Sekarang ni, jom kita dengar berkenaan zakat lagi dalam. Okey, baiklah, sekarang mari kita dengar explanation tentang zakat fitrah. Definisi zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan ke atas setiap individu Muslim, lelaki dan perempuan pada bulan Ramadan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Hukum bayar zakat ini adalah wajib ke atas setiap orang Islam yang mampu untuk keluarkan pada waktunya. Abbas berkata, Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah supaya dengannya membersihkan jiwa orang yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia dan memberi makan kepada orang miskin. Barang sesiapa yang menunaikannya, iaitu zakat fitrah sebelum solat sunat hari raya, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang sesiapa yang menunaikannya selepas solat sunat hari raya, maka ia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah pada yang lainnya. Okey, agak-agak berapa bayaran yang dikenakan untuk kita bayar zakat fitrah ni?
Okey, kadar bayaran zakat fitrah adalah mengikut satu gantang baradar, iaitu 2.6 kilogram makanan asasi sesebuah negara. Kalau Malaysia ni, makanan asasi kita beras lah kan. Harga bayaran zakat kita mengikut harga 2.6 kilogram beras berdasarkan tahun semasa. Kenapa ada negeri yang mempunyai lebih daripada satu kadar zakat? Sebab ada setengah negeri seperti Selangor, Melaka, Putrajaya dan lain-lain mempunyai kadar zakat yang pelbagai. Hal ini kerana setiap pembayar zakat akan memilih kadar zakat yang sepadan dengan beras yang mereka makan. Untuk lebih faham bagi penduduk negeri Melaka yang menggunakan beras tempatan sebagai makanan harian mereka, mereka perlu membayar sebanyak RM7 Malaysia, manakala kadar RM14 bagi penduduk yang menggunakan beras import seperti beras wangi, beras basmati dan seumpamanya sebagai makanan harian mereka. Okey, seterusnya, ada juga situasi yang menyebabkan seseorang itu tidak diwajibkan ke atas zakat fitrah. Ada 4 situasi orang yang tak diwajibkan zakat fitrah ke atas mereka. Yang pertama, anak yang lahir selepas terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Seterusnya, yang kedua, orang yang mati sebelum terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Dan yang ketiga, orang yang tidak dikenakan zakat fitrah ke atas mereka adalah orang yang memeluk agama Islam selepas terbenamnya matahari pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah pada tanggungan isteri yang dinikahi selepas terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Okey, jelaskan tentang zakat fitrah. Okey, habis tentang zakat fitrah. Sekarang jom kita mendalami tentang zakat harta pula. Definisi zakat harta adalah zakat yang dikenakan ke atas harta-harta tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa tau. Kadar zakat harta ni ialah 2.5% dari jumlah harta. Zakat harta wajib dikeluarkan sebab ia adalah salah satu jalan jihad kita kepada Allah dalam Islam. Zakat harta ni yang terbahagi kepada banyak cabang tau. Kita boleh tengok jenis zakat harta ni dekat website official zakat, iaitu zakat@.com.my. Dekat website zakat ni, kita boleh kira zakat-zakat kita. Lepas tu terus bayar secara online atas talian. Senang je kan? Semua benda di hujung jari sekarang. Okey, baik. Berbalik dengan zakat harta kita ni, zakat harta ni banyak cabang dia. Kita ada zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas, perak dan mata wang, zakat pertanian dan akhir sekali zakat ternakan. Beralih kepada yang seterusnya, iaitu zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni timbul daripada konsep Al-Mat Al-Mustafad. Apa tu konsep Al-Mat Al-Mustafad? Konsep Al-Mat Al-Mustafad ni merupakan zakat harta perolehan. Okey. Zakat harta perolehan ini atau konsep Al-Mat Al-Mustafad ini mewajibkan ke atas mana-mana harta perolehan daripada hasil usaha sendiri tanpa proses pertukaran, proses jual beli. Jadi, ia secara ringkasnya boleh dikatakan seperti gaji, upah kerja, allowance, hadiah dan lain-lain. Banyaklah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah kamu pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan daripada bumi untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 267. Seterusnya, nisab dan haul zakat pendapatan. Nisab zakat pendapatan bersandarkan 85 gram emas. Kadar bayaran dia pula untuk zakat pendapatan ialah sebanyak 2.5% daripada jumlah pendapatan kasar dan pendapatan bersih. Pakar-pakar di kalangan ulama kontemporari tidak meletakkan haul sebagai syarat zakat pendapatan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qadrawi, tidak mensyaratkan haul ke atas zakat pendapatan gaji adalah disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor keumuman nas-nas Al-Quran yang mewajibkan orang kaya tentang kewajipan membayar zakat sebagai bukti keimanan dan kepatuhan seseorang kepada agama. Yang kedua, mengecualikan syarat haul dalam zakat pendapatan lebih bertepatan dengan konsep keadilan. Ini kerana dengan mengenakan syarat haul bermakna sistem zakat memberi kesempatan kepada orang-orang kaya untuk mengelakkan diri daripada membayar zakat. Tahu tak apa tu zakat perniagaan? Zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan bila kita dapat
hasil dari berniaga sama ada yang melibatkan barang atau perkhidmatan. Untuk pengetahuan, zakat perniagaan ini wajib dibayar oleh mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Berikut adalah dalil zakat perniagaan yang bermaksud ibarat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Surah An-Nur, juz 24 ayat 37. Mak tahu tak apa je syaratnya? Syarat wajibnya ada 5 je. Yang pertama tu Muslim. Yang kedua tu pula, benda yang dijual tu memang milik kita. Yang ketiga, cukup nisab. Apa tu nisab? Nisab itu ialah jumlah atau kadar minimum sesuatu harta yang kita ada dan diwajibkan zakat ke atas harta tu. Yang keempat, cukup haul. Apa pula haul tu? Haul itu ialah jangka masa setahun bermula dari cukupnya haul. Contoh dia kan, masa bulan Muharram 1442, bila kita telah mencapai kadar nisab, maka pada Muharram 1443, kita telah cukup satu haul. Oh, itu nak beritahu, yang haul ni dikira ikut kalender Islam. Yang kelima, niat berniaga. Berniaga tu mestilah nak dapat keuntungan dan perolehan kan, takkanlah saja, betul tak? Yang keenam pula, barang yang kita jual tu halal. So perniagaan yang halal je yang wajib kita bayar zakat. Ini selanjutnya zakat emas, perak dan mata wang. Itu kita dengar pula nisab-nisab yang dikenakan untuk zakat tersebut. Yang pertama, zakat emas. Nisab bagi zakat emas adalah sebanyak 20 miskal yang sama dengan 95 gram. Yang kedua pula adalah zakat perak. Nisab perak adalah sebanyak 200 dirham ataupun sebanyak 595 gram. Maksud untuk mata wang pula, nisabnya adalah sebanyak 20 miskal yang bersama dengan 85 gram emas semasa. Kadang untuk zakat ini yang perlu dikeluarkan adalah sebanyak 25% sahaja. Okey, sekarang mari kita masuk kepada zakat ternakan. Zakat ternakan dikeluarkan untuk binatang-binatang yang dijadikan sebagai haiwan ternakan. Contohnya seperti lembu, kerbau, kambing, kambing bibiri, unta dan sebagainya. Binatang-binatang ternakan ini akan dikenakan zakat dengan syarat ianya dijadikan sebagai ternakan dan mendapat hasil daripadanya. Okey, jadi apakah syarat wajib bagi zakat ternakan ini? Selain daripada 5 syarat wajib utama zakat, haiwan ternakan itu hendaklah dipelihara di padang ternakan atau ayat mudahnya mempunyai tempat yang khusus. Dan yang kedua, haiwan tersebut tidak digunakan untuk bekerja. Contohnya, kita membela kerbau, tetapi kerbau tersebut digunakan untuk mengangkat barang ataupun digunakan untuk pertanian. Jadi, kerbau itu tidak akan dikenakan zakat ke atasnya. Jadi, apakah nisab yang akan dikenakan zakat? Saya akan bagi 2 contoh. Yang pertama, kambing dan yang kedua, lembu. Yang pertama, nisab bagi kambing ialah 40 ekor dan lebih. Setiap 40 ekor itu haruslah dikeluarkan zakat, iaitu seekor kambing yang cukup 2 tahun. Manakala bagi lembu pula, nisab bagi haiwan ternakan lembu ialah 30 ekor dan kadar zakat baginya ialah hanya seekor lembu. Okey, sekarang mari kita bincangkan tentang zakat pertanian. Zakat pertanian ialah zakat hasil tanaman yang diusahakan oleh orang Islam, sama ada dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum kita masuk kepada syarat-syarat tertentu tersebut, anda nak tahu tak, zakat pertanian yang dikenakan adalah berbeza di setiap tempat. Contohnya, antara zakat pertanian yang dikenakan di Malaysia adalah tanaman ataupun bijian padi. Kerana makanan ruji atau makanan kebiasaan bagi orang Malaysia ialah nasi. Dan nasi datangnya dari beras dan beras dari padi. Okey, dan berbeza di negara lain, contohnya di India. Makanan ruji mereka adalah berunsurkan tepung. Contohnya thosai, chapati, roti canai dan lain-lain. Jadi zakat pertanian yang dikenakan di sana ialah gandum, kerana gandum akan menghasilkan tepung. Manakala bagi buah-buahan yang dikenakan zakat, contohnya seperti kurma dan anggur, haruslah dikeringkan dahulu, barulah ianya dikenakan zakat.
Okey, jadi apakah syarat-syarat wajib dalam zakat pertanian ini? Terdapat 6 syarat wajib bagi zakat pertanian. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, sempurna milik. Yang keempat, cukup nisab. Yang kelima, tanaman tersebut haruslah menjadi makanan asasi bagi tempat tersebut dan ianya boleh disimpan lama. Dan yang keenam, tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh secara liar ataupun tumbuh sendiri. Okey, jadi apakah kadar wajib bagi zakat pertanian ini? Terdapat 2 kadar wajib bagi zakat pertanian. Yang pertama, 5% ataupun 1/20 bagi tanaman yang menggunakan kos seperti kos jentera atau kos saliran. Kadar wajib yang kedua pula ialah 10% ataupun 1/10 bagi tanaman yang hanya bergantung kepada jirusan air hujan ataupun menggunakan saliran air sungai semata-mata. Jadi di sini terdapat 2 kadar wajib. Yang pertama tadi ialah 5% ataupun 1/20 dan yang kedua ialah 10% ataupun 1/10. Mudah kan?